Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah izinkan untuk kita bertemu pada pagi ini. Insya-Allah terima kasih kepada Berjatan Kuasa Masjid kerana memberi laluan kepada Jabatan Agama Islam Perak bahagian penguatkuasaan undang-undang syariah Jabatan Agama Islam Perak untuk mengisi ruang slot kuliah subuh di Masjid Salatiyah pada hari ini. Saya kata terima kasih bagi laluan sebab istilahnya kami ini nyebuk jadual orang, jadual yang dah sedia ada. Kita telefon dengan pengurusi, mudahnya Cikgu Zumairi PSU yang respon untuk kita mencelah jadual. Hari Khamis hari itu kita buat kuliah duha di masjid ini dengan tajuk kesalahan-kesalahan matrimoni dalam undang-undang di negeri Perak. Kesalahan matrimoni ini kesalahan-kesalahan yang ada dalam enactment keluarga Islam Perak 2004. Antara kesalahan yang ada kalau kita flashback hari Khamis hari itu, mungkin ada yang tuan-tuan yang tak boleh nak hadir. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam enactment keluarga, contohnya tunggakan nafkah. Contohnya tuntutan nafkah, tunggakan tuntutan beza. Ada yang dia nak tuntut tunggakan. Ada yang bukan tunggakan pun, dia baru nak tuntut. Yang kita faham, biasanya orang bercerai, dah berpisah, barulah tuntut nafkah. Sebenarnya dalam tempoh perkahwinan pun boleh tuntut nafkah. Duduk serumah dengan suami isteri, duduk serumah ni, tapi suami tak bagi nafkah. Isteri geramlah. Ayam dah mahal, minyak dah mahal, semua dah mahal. Suami tak bagi duit nafkah. Isteri tuntut nafkah daripada suami walaupun masih dalam tempoh perkahwinan. Walaupun duduk serumah, walaupun tidur sebilik. Tapi isteri masih lagi boleh buat tuntutan nafkah di mahkamah syariah. Ini satu yang kebanyakan orang tak didedahkan. Itu contohlah. Tapi yang hari ini tajuk kita nak kongsikan berkenaan dengan pelaksanaan maqasid syariah dalam sistem perundangan jenayah syariah di negeri Perak. Maqasid syariah yang kita faham adalah sebagai maqasid ni apa dia? Objektif, matlamat, visi, misi, itu maqasid syariah ni. Apa yang Nabi turunkan, apa yang Allah turunkan, apa yang Nabi bawa berkenaan dengan apa yang ada dalam agama Islam kita pada hari ini. Maqasid syariah objektif nak mencapai apa yang Allah suruh, apa yang Nabi bawa. Dalam maqasid syariah ni dia ada kaedah jalbul masalih wa dar'ul mafsadah wa izalatul madarrah, iaitu mewujudkan kebaikan, menolak keburukan dan menghilangkan kemudaratan. Tiga prinsip, tiga elemen dalam tujuan maqasid syariah. Yang pertama mewujudkan kebaikan, yang kedua untuk menolak keburukan, dan juga yang ketiga untuk menghilangkan kemudaratan. Itu dalam maqasid syariah. Dalam kaedah fiqh juga disebut tasarruful imam 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Tasarruful imam, polisi dan tindakan undang-undang, kaedah, peraturan, keputusan, larangan, suruhan, apa saja yang dibuat oleh pemerintah. Tasarruful imam, pemerintah. Al-imam tu pemerintah. 'Ala ar-ra'iyati, kepada rakyat dia, hendaklah mengikut, hendaklah berdasarkan, hendaklah mempertimbangkan maslahah kepada rakyat. Apa saja keputusan undang-undang yang kerajaan buat. Saya tak suka sebut kerajaan. Kita sebut pemerintah tadi. Bila sebut kerajaan, kita ni macam-macam warna ada. Bila sebut kerajaan, orang belah ni selesa, belah ni marah. Kerajaan pun menipu. Kerajaan pun gitu gini. Jadi dalam kitab dia kata pemerintah, sedap sikit bunyinya. Sama je sebenarnya. Dalam kitab fiqh dalam agama pun ada tentang pemerintah. Buruh contohnya, tentang adab buruh, adab memberontak, menderhaka kepada kerajaan. Bukan senang-senang nak boleh memberontak. Bukan senang-senang boleh tumbang dengan kerajaan. Dalam fiqh ada. Jadi ada kaedah-kaedah, ada tahap-tahap yang boleh kita jadi buruh ataupun penderhaka, penentang. Kan? Kalau ikutkan yang ada ni, belum sampai lagi tahap boleh layak timbulnya kumpulan buruh, belum lagi. Ya?
ayam naik 1 Julai. PM umum ayam naik 1 Julai. Tak ada subsidi dah, maknanya kerajaan tak kawal dah harga ayam. Belum 1 Julai, 2 minggu sudah dah naik dah harga ayam. Ada yang RM13 sekilo, kan? RM11 sekilo. RM10 tu kira murah lah tu. Habis, letak sejam habis dah. RM13.5 sekilo. Bukan kata RM13.5, ayam pun tak ada. RM13.5 pun tak ada ayam. Belum 1 Julai lagi. Semalam PM keluar kenyataan, harga ayam tidak akan diapungkan. Oh, maknanya ada subsidi balik. Fahamnya gitulah. Tidak diapungkan maknanya tidak ikut harga pasaran. Kerajaan masih lagi akan letakkan harga ceiling untuk ayam. Kalau pasaran RM13, kerajaan letak RM11, RM2 lagi, kerajaan cover. Subsidi lah tu. Faham saya gitulah, kan? Tapi apa sahaja yang kerajaan buat, sepatutnya berdasarkan kaedah fiqh ini, tasarruful imam manut 'ala ra'ayati manutun bil maslahah. Sepatutnya mengambil kira kemaslahatan kepada rakyat. Tapi masalah kita juga ialah kita faham ayat ini, maslahah ataupun apa-apa keputusan dasar, tindakan, peraturan yang kerajaan buat tidaklah mengambil kira kumpulan individu, tidaklah mengambil kira kumpulan minoriti. Apa-apa undang-undang yang dibuat adalah mengambil kira secara keseluruhan masyarakat umum. Kalau nak ambil kira minoriti, Karyah Salatiyah nak apa? Nak sekian. Marah orang Karyah Ustaz Yusof. Apa pula opini? Kami tak nak macam ni. Marah dia mah. Ambil kira apa dia nak, marah pula orang sini. Marah pula orang Sipapulai, marah pula orang cemooh. Jadi, keputusan kerajaan mengambil kira keseluruhan keperluan ataupun maslahah untuk masyarakat secara amnya. Dan juga menghalang keburukan dan kemudaratan. Bukan saja suruh orang buat baik, bukan saja suruh orang buat elok. Menghalang perkara yang buruk, menghalang perkara yang boleh mendatangkan mudarat ke atas seseorang juga dianggap sebagai kebaikan. Juga dianggap sebagai maslahah kepada umum. Ya, menghalang keburukan, menghalang kemudaratan juga dianggap sebagai maslahah. Maqasid syar'iyah kita faham hari ini, kan, ada lima perkara, 5 tonggak dia. Apa dia? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga memelihara, menjaga harta. 5 perkara yang ada dalam maqasid syar'iyah. Nak kabarnya, tajuk yang kita hari ini ialah pelaksanaan maqasid syar'iyah dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di negeri Perak. Kita ada enactment Jenayah Syariah Perak 1992. Enactment Jenayah Syariah Perak 1992, kita nak katakan 5 maqasid syar'iyah, 4 daripadanya ada dalam elemen itu, ada dalam enactment Jenayah Syariah. Nak katanya kalau ada yang faham undang-undang kita ni undang-undang buatan manusia, undang-undang yang tak Islamik, undang-undang yang tak ikut Islam, ni undang-undang Yahudi. Oh, sekarang ni orang Yahudi saja pantang salah sikit Yahudi, kan? Yahudi pun penin, semuanya salah dia mah. Apa benda pun semuanya Yahudi, harga Yahudi, perangai Yahudi, semuanya Yahudi. 4 perkara maqasid syar'iyah ada dalam enactment jenayah syariah. Contohnya, kita ada dalam enactment jenayah ni, ada daripada Seksyen 8 sampai Seksyen 61. Daripada Seksyen 8 sampai Seksyen 61. Tapi kita tak sebut semualah. Kalau sebut semua, sampai kuliah Duha tak habis. Banyak, kan? Mau menung semua orang, boring. Seksyen 8 contohnya pemujaan. Sesiapa yang memuja atau menyebabkan dipuja. Apa-apa pantai, pokok, padang, kubur, hutan, bukit atau apa-apa benda lain yang berlawanan dengan hukum syarak, denda 3,000, 2 tahun penjara. Ada keluar gambar ya? Ada kan? Tak ada. Allah, pasal apa dia tak keluar? Ingatkan dia keluar dah tadi. Baik tanya.
Ada tu. Baik lagi. Pasal sekarang tang tajuk khalwat sekarang banyak gambar. Rugi pula kalau tak keluar sini. Yang itu nak baik hilang ngantuk. Seksyen 8, sesiapa yang memuja atau menyebabkan dipuja. Siapa yang puja tentu dah salah. Apa-apa pantai, pokok, padang, kubur, hutan, ada ke orang puja pokok? Di Lenggung ada satu kes, lama dah. Orang puja pangkai pokok. Cina punya hair, tapi yang datangnya Melayu. Pangkai pokok ni dia meletak pisang. Pisang yang sesikat tu, kan ada banyak-banyak pisang tu. Dia tulisnya nombor ekor pada pisang-pisang tu. Bunyi macam apa kebodoh, maaf lah, apa kebodoh orang, tapi itulah yang berlaku. Dia tulis nombor ekor ni pada pisang tu, yang kita ni sekarang ambil lah pisang ni. Belilah pisang ni, beli sesikat, beli seketul je lah, apa panggil? Sebiji pisang tu. Beli ada nombor ekor tu, sekejap lagi bawa ke pokok tadi. Bawa ke pokok tu adalah upacara pemujaan itu nak bagi nombor tu naik. Tak ke kartun bunyinya. Di Taiping beli nombor ekor, petang tu pergi beli. Kedai nombor ekor ni tuan-tuan tahu tak buka hari apa? Haji tahu Haji? Kedai nombor ekor tak tahu ya? Maknanya Haji baik ke tu? Kalau tahu tu tahu tak? Macam mana boleh tahu ni? Kedai nombor ekor ni buka, bukan suruh pergi beli saja ke apa? Hari Rabu, Sabtu, Ahad. 3 hari je. Kadang-kadang ada special draw Selasa ataupun Khamis. Special draw ni, special cabutan khas ni dia ada jadual dia. Setahun dalam lebih kurang berapa kali je. Yang tu Kementerian Kewangan letakkan tarikh tu. Dia yang tetapkan tarikh special draw. Wajib bukanya Rabu, Sabtu, Ahad. Hari berkenaan ni Sabtu Ahad lah ramainya dia membeli nombor ekor petang tu. Belakang Tesco Taiping. Naik bukit tu ada toko Hindu. Belakang toko Hindu tu hutan. Tiap-tiap petang babi hutan turun. Demo ni beli tokong tadi, kuil tadi sediakan nasi lemak. Beli nasi lemak RM1, bubuhlah dalam tabung tu. Dia ambil nasi lemak ni bagi babi makan. Masa babi ni makan, dia menggosokkan nombor ekor tadi di kaki babi tu, di badan babi tu. Supaya nombor tu nombor tu naik. Tak ke pelik-pelik. Tapi kalau dah kena kaki ni, kan, kaki nombor, kaki judi ni, apa saja janji nombor tu naik. Apa saja tak kisahlah, janji sanggup menampakkan diri tu tak cerdik. Bukannya nak kata tak cerdik, kasar benar, menampakkan diri tu tak cerdik. Itu contoh pemujaan yang pelik-pelik kita kata. Yang dulu kita rasa nampak macam pemujaan patung ke, puja berhala ke, itu zaman-zaman dulu. Sekarang jenis-jenis yang macam ni juga dianggap sebagai kesalahan pemujaan. Denda 3,000 ataupun 2 tahun penjara. Seksyen 9, ajaran atau amalan salah. Sesiapa yang mengajar agama menghuraikan perkara yang sama kepada seseorang. Maknanya mengajar agama ni, mengajar ajaran salah ni tak kira seorang ke, 2 orang ke, 10 orang ke, 40 orang ke, tak kisah. Yang berlawanan dengan hukum syarak, denda 5,000 atau 3 tahun penjara. Contohnya kita ada satu ajaran yang boleh saya sebut, ajaran tarikat Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, pimpinan Syekh Ismail Alang, Kuala Kangsar, Sayong, Kuala Kangsar. Tarikat ini telah pun difatwakan haram, sesat dan haram. 3 kali kita tangkap Syekh Ismail ni, Allahyarham, meninggal dah, tahun sudah tak silap. 3 kali kita tangkap. Bukan kita nak nafikan ilmu dia, bukan kita nak nafikan alimnya dia. Dia ni kira tok guru zaman mufti sebelum Tan Sri Arusani dulu. Dia kata, saya dapat tauliah. Kita tanya dia, Tuan Haji ada tak tauliah? Tak ada. Saya mengaji dengan mufti dulu, tahun 80-an dulu. Saya tak beranak lagi. Mufti dulu bagi tauliah dekat saya. Tapi dalam undang-undang, apa saja tauliah yang ada sebelum adanya undang-undang, batal. Kena mohon ikut undang-undang yang baru. Jadi kalau dia ada tauliah yang dulu, dikira batal, kena mohon semula, diperakui semula. Kalau tak ada apa masalah, Jabatan Mufti bagi balik tauliah, tapi dia tak nak mohon. Dan tak apalah, bukan nak menafikan ilmu dia. Soalan yang lebih tepat ialah tarikat
yang dia bawa telah pun difatwakan sebagai sesat dan haram. Yang fatwakan siapa? 3 kali kami tangkap. Pengikut-pengikut dia punya marah lah kat kita. Macam-macam gelarnya lah pejabat agama ni. Pasal tangkap tengah kuliah, tangkap tengah demo, tengah semayang, tarawih, yang kita pergi operasi masa tu. Bila dah kata sesat dan haram, yang kata sesat ni siapa dia? Jawatankuasa fatwa. Jawatankuasa fatwa ni siapa dia? Datuk Zamri, Datuk As'ad Awang, Ustaz Syuaibuddin, macam-macam. Dr. Abdullah Khair, Dr. Fahmi Khair. Bukannya Dr. Faizal Abdullah Khair, Dr. Fahmi Abdullah Khair, dua beradik. Bukan calon-calon orang. Untuk Seksyen 9 ajaran amalan salah ni, yang kita nak katakan tuan-tuan, nak menentukan sesuatu ajaran tarikat yang sesat, yang salah, bukannya ambil jalan yang mudah. Sekiranya ada sesuatu ajaran, contoh kita dapat aduan sekarang ni di Meru, zikir kuat dipanggil, zikir kuat. Orang buat aduan dekat kita ajaran sesat. Dia kata ajaran sesat di Meru, zikir secara kuat, beramai-ramai. Kita kena hantar tim untuk risikan dulu. Bukan boleh terus-terus pergi tangkap. Katalah kami punya pegawai Ustaz Nizam, tak pasti ada kuliah di sini ke tidak, Ustaz Nizam Simpang Bulan, dia ketua penguatkuasa. Kalaupun ilmu dia hebat sangat-sangat pun, dia kata memang confirm sesat, tak ada dalam dalil, tak ada dalam kitab ngaji opini, ajaran macam ni tak ada, pergi tangkap. Tentu-tentu dah sesat. Tapi penguatkuasa bukanlah badan yang berautoriti untuk tentukan siapa yang sesat, siapa tak sesat. Tak boleh. Walaupun kita tahu dia ada badan-badan dia. Kita hantar tim pergi risikan, dapat maklumat, buat paper, hantar ke jawatankuasa, unit akidah bahagian penyelidikan jaib. Bahagian penyelidikan buat paper untuk angkat ke jawatankuasa fatwa negeri. Jawatankuasa fatwa negeri bersidang, demo mesyuarat. Demo ni, tokoh-tokoh ni teror-teror lah. Kan? Jawatankuasa fatwa memang handai-handai lah. Mesyuarat atas paper, atas siasatan risikan yang penguatkuasa, yang penyelidikan buat, barulah akhirnya putuskan ajaran ni sesat. Bila dah sesat, difatwakan, digazetkan, barulah penguatkuasa boleh pergi tangkap. Maknanya, kalaulah dikatakan macam saya sebut tarikat Amirul Mukminin tadi, Abu Bakar As-Siddiq, pimpinan Syekh Ismail Alang, sesat, maknanya sesat lah tu. Sebab apa? Bukan senang nak mengatakan sesuatu tarikat, sesuatu ajaran tu sesat. Banyak proses dia. Mungkin satu sudut kita kata, inilah jabatan kerajaan, birokrasi, banyak sangat kajian, banyak sangat paper, banyak sangat bendanya nak sampai ke sana. Lambat. Pergi je lah tangkap, kata kita. Tapi prosedurnya, bagusnya ialah bila sesuatu tarikat tu, sesuatu ajaran dikatakan sesat, maknanya sesat. Sebab apa? Bukan simply pergi, tengok, sesat, tangkap. Tidak. Banyak kajiannya. Sebelum nak boleh kata sesuatu ajaran tu tak betul. Jadi kalau kata tak betul itu, kita walaklah kepada ahli-ahli jawatankuasa fatwa yang handai-handai ni, yang memang faqih, memang terror, memang mahir bidang dia, yang bidang usuluddin ada, bidang tasawuf ada, bidang macam-macam bidang dia. Bukannya tangkap asal muat, asal boleh je, tangkap muat je. Contoh jawatankuasa fatwa nak haramkan vape. Contoh, jawatankuasa fatwa nak haramkan vape, buat paper. Buat paper nak masuk mesyuarat ni. Adalah kajian. Nak putuskan isu vape, mesti dipanggil daripada ahli Kementerian Kesihatan. Ahli yang pakar tembakau, yang pakar kesihatan. Bukan yang kumpulan-kumpulan Datuk Zamri ni semata-mata. Yang ahli sedia ada ni pakar tentang Islam, fiqh, usuluddin, apa-apa semua ni. Tapi vape, reti ke? Tentang nikotin lah, apa benda tar lah masuk dalam paru-paru lah, boleh jadi mati, boleh jadi gini-gini, reti ke? Bukan bidang dia. Bukan semua benda kita tahu kan. Komen bas, hantar kat dia motor, jahanam motor. Jadi kalau pakar syariah komen tentang rokok, tak reti dia. Panggil pakar vape, berhujah, puas hati, keluar fatwa haram vape. Jadi bukan senang-senang, apalah vape pun haram, pasal kita isap vape. Itu pasal kita marah fatwa vape haram. Contohnya,
Nak keluarkan fatwa tu haram, ahli dia kita panggil. Nak katakan tarikat tu haram, ahli tarikat tu kita panggil. Ya, sebab apa tarikat ni bila dia kata haram, saya kata tadi, tarikat Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, pimpinan siapa-siapa di mana. Sebab tarikat ni macam-macam, konsep fatwa ni macam tu. Katalah Syekh Ismail Alang tu dah meninggal dah. Anak murid dia bawa, yang menyambung tarikat tu, yang menyambung dia punya jalan tu. Kena buat fatwa baru. Dah jadi fatwa tarikat Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, pimpinan Tuan Haji apa benda pula. Yang Syekh Ismail Alang tadi selesai dah. Bukan dia bawa dah. Jadi rigid. Undang-undang tu rigid. Undang-undang tu satu rigid, satu lagi detail. Nak tangkap orang, nak dakwa orang bukan perkara yang mudah. Bila dakwa tu, maknanya kita ada cukup bukti, kita ada cukup elemen-elemen yang menyebabkan boleh didakwa. Bukan senang-senang boleh tuduh orang di mahkamah. Ya? Lain tukar tok guru, kena buat fatwa baru. Bercabangnya tarikat dia tempat lain, fatwa baru. Itu kaedah untuk fatwa. Seksyen 12, mendakwa bukan Islam. Seseorang Islam yang mendakwa dirinya sebagai seorang bukan Islam untuk mengelakkan dirinya daripada ditangkap. Contoh dilangkap, kita buat operasi tak puasa. Operasi tak puasa dilangkap, kawasan ada kawasan orang asli. Tengok kan rupa macam orang kita. Sekali tengok kadang macam gelap sikit, macam orang asli pun ada. Apa nak buat? Adab penguatkuasa ni, perkara pertama nak tangkap orang, mesti bagi salam. Mesti dalam SOP kita, dalam kaedah amalan kita, memang kita kata, perkara pertama pergi rumah orang ke, ketuk pintu ke, apa benda ke, mesti ketuk Assalamualaikum. Mesti. Tapi tengok tempat lah, kalau tangkap judi, tak dan bagi salam. Kalau operasi kedai nombor, dia rempuh dek demo, tak dan Assalamualaikum dah. Kendian lah. Yang tak puasa tadi, pergi sampai Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Soalan kedua, Islam ke? Itu kaedah dia. Islam ke? Bukan. Dia tahu dah dia nak kena tangkap ni. Bukan. Tadi jawab salam elok lancar je. Tak apalah, minta IC je. Dia pun bagi IC. Elok-elok bagi IC, memang terang-terang namanya, agamanya tulis Islam. Bukan lagi orang asli, memang Islam betul. Memang Melayu betul. Ya, ini contohnya Seksyen 12. Siapa yang mengelak ataupun mendakwa dirinya seorang yang bukan Islam untuk mengelak daripada ditangkap. Muka macam Cina sikit. Bila tanya, bukan, saya bukan Islam. Angkat IC tengok. Bila angkat IC, kalau dia tak ada IC tak ada, IC saya dekat rumah. Cakap berapa bunyi Cina-Cina sikit. IC dekat rumah, tak apa. Tengok handphone dia. Tengok handphone, ada handphone. Apa benda yang cik boleh buktikan yang cik bukan Islam? Kita syak ni. Syak tak salah sebab dokumen dia pun tak ada. Kita tak salah, dia pun tak salah. Jadi win-win lah. Buktikanlah kamu Islam, kamu bukan Islam. Keluar handphone tulis, semuanya Cina. So kita boleh percaya yang dia Cina, bukan beragama Islam. Kalau mu'alab kita lepas. Pasal dia kata dia Cina ni adatnya Buddha lah. Kita nak terus tangkap, bawa balik pejabat, buat proses pengecaman, tiba-tiba memang Buddha. Naya kita. Jadi ambil langkah selamat, kan kita percaya yang dia bukan Islam. Okey, itu kaedah yang ada ke dalam operasi ataupun serbuan. Kalau Seksyen 12, denda 5,000, 3 tahun penjara. Seksyen 13, perbuatan atau perkataan murtad. Seseorang yang dengan sengaja, sama ada dengan perbuatan atau perkataan, mengaku keluar daripada Islam. Ini murtad. Kita ada 2 tahun sudah ke tahun sudah di Flat HB Road. Flat HB Road, satu budak muda, budak Melayu, nama Firdaus. Mak ayahnya family yang educated. Bukan family yang biasa-biasa, memang family educated. Budak ni, Firdaus ni, mengaku keluar Islam. Saya sendiri yang tangkap, saya sendiri yang tanya. Kamu apa dengar kata kamu nak keluar Islam? Kita pancing dengan soalan, nak biar dia mengaku depan kita. Betul ke? Sebab aduan daripada orang kata dia keluar Islam. Kita nak tangkap atas aduan orang ni, boleh tak?
Orang ni mengadu dia keluar Islam. Boleh tak kita pergi tangkap atas haduan dia ni? Tak boleh. Sebab kalau ikut cakap dia, kita nak kena bawa dia ke mahkamah. Tak boleh ke kalau pengadu ni dirahsiakan? Dalam undang-undang syariah tak boleh. Sebab kaedah dia kata al-bayyinatu ala mudda'i. Beban pembuktian ke atas siapa yang mendakwa, siapa yang menuduh. Kalau kita buat aduan, jiran sebelah rumah saya tak sembahyang Jumaat. Berbulan dah saya tengok dia tak sembahyang Jumaat. Cik boleh tak bagi aduan? Oh, saya tak nak terlibat. Saya tak nak nama saya nanti bergaduh. Sungguh. Tapi kita yang tahu. Kita yang tahu, kita yang punya aduan. Kita kena bertanggungjawab atas aduan kita. Itu dalam syariah. Civil tak apa. Civil punya kes, civil punya undang-undang, kita kata dia bunuh. Contoh, kita kata dia mencuri. Kamu buktikan kamu tak mencuri. Itu civil. Tapi kalau syariah, beban bukti atas siapa yang tuduh. Kalau kita tuduh dia khaluat, kita kena buktikan dia khaluat. Itu beza antara civil dengan syariah. Civil dia kena buktikan dia tak bersalah. Jenuhlah kita bersilat. Kan? Kita kata kita dah bayar dah saman ni. Adik saya kena kemarin, saman JBJ. Dah bayar dah. Ada resit tahun 2014. Mak, siapa simpan dah 8 tahun punya resit? 2014 punya saman, nak renew road tax tiba-tiba naik blacklist sebab ada saman. Tak bayar. Dah bayar dah. Resit ada? Tak ada. Buktikan cik bayar. Itu kalau civil. Kalau syariah tak, siapa yang tuduh dia yang kena buktikan. Itu contoh dia. Beza dia. Kenapa bunyinya ada yang 5,000, ada yang 3,000? Sambung cerita tadi ya. Betul ke kamu nak keluar Islam? Dia kata ha'ah. Bila dia kata ha'ah tu ada asas untuk saya tangkap dia, untuk buat siasatan lanjut. Sebab apa nak keluar Islam? Dia nak kahwin dengan satu perempuan pilihan hati dia, budak Cina. Tapi mak dia tak bagi. Mak dia berkeras menghalang. Mak takkan bagi. Memang takkan setuju, takkan restu, takkan redha. Itu yang dia marah pada keluarga, marah kepada Islam. Sebab apa tak bagi? Agama kita lain dengan agama dia, mana boleh bla 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 bla. Lalu dia marah dengan Islam. Dia kata Islam tak adil. Allah Ta'ala tu tak adil, dia kata. Menyebabkan dia keluar daripada Islam. Hanya kerana nak kahwin, keluarga tak bagi. Bawa kita tangkap, dia mengaku depan kita, itu bukti pengakuan lisan dia. Bawa ke mahkamah pun dia mengaku 3 bulan penjara. Dia sebut je 2 tahun, tapi mahkamah tak bagi pun 2 tahun. Tak pernah lagi dengar mahkamah bagi sampai setahun. Apa lemahnya mahkamah? Bukan lemah, baiknya mahkamah syariah. Tak adanya penjara lama-lama. Yang kita tengok ada yang 5,000, ada 3,000, ada 2 tahun penjara. Nanti kita sebut ada 1 tahun penjara, ada 6 bulan penjara. Ini ditentukan oleh Fasal 1211A Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan had bidang kuasa mahkamah syariah. Perlembagaan Persekutuan tetapkan 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. 3, 5, 6. Udun Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan dah luluskan enactment hudud tahun 80-an. Enactment hudud tahun 80-an. Zaman Tok Guru Ni Aziz dah lulus dah. Tapi tak boleh nak laksana. Tak boleh laksana sebab terhalang dengan had bidang kuasa mahkamah syariah 3 tahun, 5,000, 6 kali sebat. Buatlah undang-undang, enactment apa sekalipun, mana-mana DUN, mana-mana badan yang gubal undang-undang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, hendaklah dengan sendirinya terbatal. Tak payah challenge, tak payah dapatkan keesahan, tak payah tanya-tanya. Mana yang bercanggah dengan perlembagaan, automatik batal. Sebab undang-undang yang tertinggi negara adalah Perlembagaan Persekutuan. Ini masalah dia. Kan? Inilah kekangan Mahkamah Syariah, Jabatan Agama tentang undang-undang syariah, sebab dia ada ceiling dia. Yang hari tu Datuk Seri Hadiah Wang bawa RUU 355. Lama dah kan? Dah senyap dah pun. Kenapa tak boleh nak laksana? Itu banyak dia punya hengki-pengki dalam pentadbiran, dalam undang-undang, dalam politik. Ada banyak lagi cabang, banyak lagi masalah dia yang menyebabkan terhentilah usaha tu. Tapi nak ceritanya RUU 355 tu apa? Yang kita faham, kita kata RUU 355 tu hudud. PAS nak bawa hudud, kita kena tentang. Habis semua orang kena potong tangan nanti. RUU 355 bukan
hudud. Ini bukan cerita pasal PAS, nak cerita undang-undang. RUU 355 bukan hudud. RUU 355 untuk menaikkan had bidang kuasa mahkamah syariah daripada 3 tahun 5,006 kali sebatan kepada 10 tahun 20,040 sebatan. Nak naik. Tapi dalam bab syariah, undang-undang syariah, oh tak boleh. Takkanlah khalwat sampai 10,000. Tak pernah sabar, kata dema. Takkanlah tangkap judi yang ambil nombor ekor pun sampai 10,000. Teruk sangat. Yang marah ni sebab apa? Yang tak setuju sebab apa? Kita bukan main nombor pun. Kita bukan khalwat pun. Kan? Yang marah ialah orang yang buat salah. Yang tak setuju ni orang yang buat salah sebab dia nak kena nanti. Kita yang tak buat salah, yang tak buat, yang bukan kaki judi ni, buat apa kita nak tentang? Patut lagi sokong. Bila undang-undang syariah dinaikkan had bidang kuasa tu. Ini contoh seksyen 13 yang keluar daripada Islam 3,000 je. Kalau kata 10,000 khalwat tu, 10,000 khalwat tu orang takut dah sikit. Sekarang fenomena, saya kata fenomena, isteri orang, laki orang. Dah tak jadi hair dah pada kami. Pasal banyak sangat. Memang banyak, dah tak heran dah. Kalau dulu gitu, ya Allah, laki orang, bini orang, bolehlah heran, kan? Bolehlah, kenapalah jadi macam ni? Sekarang dah tak heran dah. Cukup banyak. Ini satu benda yang kita perlu risaukan. Kan? Kalau tengok mesej ke, pergaulan ke, batasan ke, yang tu kita kena heran. Tak boleh, kena tegur kalau ada kawan ke, waris-waris ke yang nampak macam selamba je, kan? Itu kena tegur. Seksyen 16, menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama. Sesiapa yang menghina kewibawaan atau ingkar, melanggar atau membantah titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai ketua agama Islam, majlis agama Islam atau fatwa yang dikeluarkan oleh mufti, denda 3,000, 2 tahun penjara. Seksyen ini yang kita guna untuk siasatan, untuk buat pemeriksaan bila ada arahan daripada majlis tentang pelaksanaan ataupun aktiviti di Masjid Surau sepanjang tempoh PKP hari itu. Bila majlis agama Islam keluar kenyataan menjunjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, ditetapkan kaedah pelaksanaan aktiviti masjid sekian. Solat fardu 15 orang. Salat Jumaat terdiri daripada 15 orang jawatankuasa saja. Ada kan tempoh hari itu? 15 orang je JK boleh semayang. Kita pun marah. Demo je ke nak masuk syurga? JK je. Time semayang tak pernah nampak pun, bukan masjid Solatiah, masjid lain. Time semayang biasa tak nampak muka pun. Time semayang Jumaat, demo sibuk dulu. Yang kami yang selalu pergi semayang ni tak dapat pun semayang Jumaat. Marah kita. Kan? Yang kami ni pula lagi ganda, lagi teruk. Kerja kami tiap-tiap waktu ronda masjid, tangkap orang semayang. Bukan tangkap orang tak semayang, tangkap orang semayang. Kuat kuasa seksyen 16, majlis agama perintahkan, arahkan penguat kuasa, kuat kuasakan titah tuanku, sultan, ketua negeri. Titah kata semayang 15 orang je. Ada masjid yang sampai 20 orang. Di mana kekuatan titah tuanku? Di mana hebatnya tuanku? Rakyat tak dengar. Rakyat tak dengar cakap. Jadi majlis berpandangan kuat kuasakan seksyen 16. Kami pun bincanglah. Bukan nak melawan. Bincanglah sesama kami. Adalah pro and con dia. Ada ke orang majlis sini? Sekarang report dekat ODP. Patutlah demo tak ikut cakap kita. Nak ceritanya tuan-tuan, kalau kami tangkap, bukannya suka-suka nangkap orang. Bincanglah kami dengan Ustaz Nizam, Ketua Pegawai Penguatkuasa. Ustaz Nizam kata, macam mana Hafiz, nak buat tak seksyen 16? Saya kata, bos, kalau buat seksyen 16 ni, naya kita, tangkap orang semayang. Kerana bukan sebab dia semayang, sebab langgar titah tuanku. Takkan nak tangkap. Teruk kita kena kecam besok. Ada tak ruang lain? Ruangnya kita ronda, buat teguran, buat pemahaman, bagi pendedahan, begitu gini. Bagi orang faham supaya ikut titah tuanku, ikut apa yang majlis keluarkan perintah, arahan. Masjid pertama yang kena tangkap di Bagan Serai. Satu lori
Dia bawa balik ke IPD. Bukan Jaib tangkap, polis tangkap. Masjid kedua di Kuala Kangsar. Dua tu je masjid yang kena saman, kena compound sebab langgar peraturan PKP. Masjid Kuala Kangsar contohnya, sebelum polis nak tangkap, ketua polis daerah telefon dengan ketua polis Perak. Bagi tahu, Datuk, kami nak operasi sekian, masjid ni sekian. Ketua polis Perak call dengan Datuk Yusof, pengarah Jaib. Datuk, macam mana ni? Kami nak tangkap ni, tak apa ke? Datuk Yusof kata, ikutlah. Terpulang pada bidang kuasa polis. Sebab apa tuan-tuan? Bukan kata, oh Datuk Yusof tak backup. Bukan tak backup. Kita ada satu surau di Pasir Putih. Tak payah sebut nama. Surau di Pasir Putih, kami sendiri bawa polis. Untuk tegur lagi, kami kabur dengan polis, jangan keluar compound lagi, boleh tak kalau? Boleh tak buat teguran dulu? Kami, sebab apa? Kami dah 3 kali tegur dah. 3 kali nasihat dah. Sama juga di Begaran Serai di Kuala Kangsar tadi. Bukannya nampak je 10 orang lebih, nak 15 je, mereka semayang 25 orang. Nampak je lebih, terus tangkap. Tak. Tegur berkali tegur. Tak mahu juga, terpaksa tindakan yang lebih sikit lah. Nak kata lebih tegas pun taklah tegas mana. Surau nasib tak tersebut lagi. Surau di Pasir Putih tadi pun gitu juga, 3 kali tegur, tak mau-mau, baru panggil polis. Jadi yang pengarah kata terpulang pada polis lah, punya bidang kuasa. Tu maknanya tangkap. Sebab apa tuan-tuan? Masa tu COVID tengah tinggi. Vaksin mana ada lagi masa tu. Yang kita ni bukanlah nak kata degil, yang kita ni punya nak semayang di masjid dalam keadaan risiko jangkitan. Nak pula yang datang masjid ni kebanyakannya orang berumur, antibodinya dah lemah, imunitinya dah kurang. Jadi kalau kena, dikhawatiri boleh memudaratkan. Sebab itu kita menjaga, menghalang keburukan tadi. Dalam maqasid tadi, menghalang keburukan mudarat kepada orang juga dianggap sebagai kebaikan, juga dianggap satu perkara maslahah kepada masyarakat. Itu kita kena faham. Tak bagi orang pergi masjid sebab takut dia kena COVID, itu adalah satu maslahah kepada dia sebenarnya. Tapi kita marah. Kan, yang kami ni apa orang tak gelar? Yahudi tadi tangkap orang semayang. Sampai masjid, saya percaya masjid ni tak kena. Sampai masjid, tengok orang kira berapa? Janji 15 je, semayang berjarak. Okey, sejadah ada, mask pakai, semayang berjarak. Okey, kira pula berapa? Uish, lebih. Patut 15 ni, ada 18 ni. Bawa budak pun ada. Kan arahan tak boleh bawa budak, dia bawa budak, panggil budak ni. Tanya dulu, Assalamualaikum, dah habis semayang, Assalamualaikum. Anak siapa ya? Semua diam. Hai, mana ayah ni? Semua tak mengaku. Anak siapa ya? Tak mengaku. Panggil budak ni, mejak dek. Mana ayah? Dia tunjuk, anak Pak Imam. Yang Pak Imam tadi sengah. Buat tak dengar, buat tak erti. Rupa anak Pak Imam. Kata Mam, janganlah macam ni. Tegur ni, janganlah macam ni. Kan Pak Imam bawa anak. Satu contoh pada jemaah. Tak lagi jemaah bawa, habis semua orang bawa. Apa kita tak naklah buat tindakan lain. Tolonglah. Itu cara kita. Merayu. Minta tolonglah Mam. Janganlah kopi ni, kita ni contoh. Kata, okeylah, minta maaf lah. Katanya. Saya tak suruh dia mendatang sendiri. Jawab lagi tu. Mana mahu budak tu datang sendiri, mestilah ayahnya bagi ikut. Kan? Kalau dia ikut sekalipun, sepak kan, suruh balik dah dia. Kan? Contohnya gitulah. Ni section 16. Tapi saya confirm di Ipoh kita tak ada tindakan atas section ini. Yang ada di Kuala Kangsar dengan Bagan Serai. Itu pun setelah berkali-kali amaran dan teguran dikeluarkan. Memelihara jiwa, elemen yang kedua, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Dalam enactment kita tak ada kesalahan tentang membunuh ataupun mencuri. Itu tak ada. 4 yang lain ada, yang ni tak ada. Contoh lagi, elemen menjaga akal, seksyen 59, seksyen 60, minum minuman memabukkan ataupun menjual minuman yang memabukkan. Sesiapa yang minum arak atau apa-apa minuman yang memabukkan, denda 3,000 2 tahun penjara. Kita ada alat alkohol meter besar tu je, macam meter reader punya, TMB punya meter reader tu. Test barang tu, mesin tu harga dia 15,000. Kecil je. Tapi sebiji tu harga dia 15,000. Kita ada 6 biji. Kita ada 6 unit untuk digunakan operasi pub
karaoke, kan? Yang itu yang kita gunalah di seluruh negeri lah. Semuanya ada di Ipoh kita simpan. Siapa yang nak, daerah mana nak operasi, kita pergi. Denda 3,000 2 tahun penjara siapa yang minum arak atau apa-apa minuman yang memabukkan. Seksyen 60, ini masalah. Membuat, menjual. Siapa yang membuat, menjual, menghadiah, mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli arak, 5,000, 3 tahun penjara. Mahal sikit. Baik minum 3,000 je, jual 5,000. Siapa yang jual? Ni anak-anak muda kita, kan, remaja-remaja kita yang kerja di Speedmart, yang kerja di 7-Eleven. Kan ada jual arak, datang bukan Islam, datang kaunter, bawa jenis stout, bawa Carlsberg, bawa Tiger Beer, bawa Chivas Regal, banyak. Bawa ke kaunter, beli. Siapa yang terima duit? Siapa yang bagi barang? Siapa yang terima transaksi? Orang Melayu. Pekerja kedai, orang Melayu. Salah tak undang-undang kita? Salah. 5,000 3 tahun penjara. Yang ini kita tak pernah ambil lagi. Kalau ikutkan kes dia, clear cut, confirm kena. Kita pergi ke koperasi, ambil resitnya, ambil gambar, memang kena 5,000, terang-terang. Ini satu masalah pada kita. Kita nak laksana naya budak-budak yang kerja ni, tak laksana undang-undang ada. Sebab itu Selasa ni kita buat satu seminar pencegahan arak dan judi. Selasa 28 ni, seminar arak dan judi di Kinta Riverfront. Open, terbuka, sesiapa pun boleh datang. Pagi pukul 8 sampai 5 petang. Kita panggil daripada Kementerian Kewangan tentang lesen, panggil daripada Custom, panggil daripada MBI. Macam mana nak cari jalan supaya arak dan judi dapat dihadkan kepada yang bukan Islam je. Kalau nak jual, contoh salah satu cadangan kita, tak boleh ke kalau arak ni tak dijual di kedai-kedai terbuka, dijual di vending machine. Vending machine air yang masuk duit tu, datanglah satu India contohnya nak beli arak, dia pergi kat mesin ni, masuk RM5, keluar air. Arak, botol arak tadi, dah, pergilah kamu minum. Tanpa melibatkan kedai runcit, tanpa melibatkan kedai umum, kedai yang masyarakat lain pergi ni. Tanpa melibatkan budak-budak kita jadi cashier. Itu satu contoh. Kita ajak MBI, ajak Custom, ajak Kementerian Kewangan, boleh tak satu cara yang masuk Islam. Takkanlah Islam ni, Islam kita nak bagi tahu Islam bukan agama menghukum. Bukan sonok-sonok nak hukum orang, bukan suka-suka. Dengar je aduan, tangkap terus. Kita bagi tahu pada guru dakwah, bagi tahu pada unit dakwah, pejabat agama Ipoh, tolong pergi ziarah.
Dia dah mengandung tak apa dah. Dia mengandung dah lepas masuk Islam. Yang lebih penting ialah dia punya kelas fardu ain, dia punya pemantauan selepas dia masuk Islam. Kawan baru 3 bulan masuk Islam, mengandung pula sebab hubungan dengan pakwa dia. India, warga India, Islam, warga India. Bukannya kita tangkap terus, hantar guru dakwah, pergi nasihat, pergi teguran, ambil rekod, pastikan dia masuk kelas fardu ain untuk ke depan. Bukan semata-mata dengar je aduan tangkap. Banyak kes-kes khalwat pun yang kita tak tangkap pun. Banyak yang datang pejabat untuk kaunseling. Ada tingkatan merit case dia, bukan semuanya kita tangkap. Ni tuan-tuan, contoh 2 gambar tu, satu yang berpeluk tepi laut, satu yang berpeluk di taman. Dua-dua perbuatan ni pada asalnya, pada awalnya nampak macam biasa, yang kemudiannya membawa kepada mengandung. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Kalau budak-budak muda ni, kalau pasangan ni dia mula-mula bercinta, katalah mula-mula bercintanya hari ni, minggu depan dah terus pergi hotel ke? Minggu depan dah terus buat kerja ke? Tidak. Mula-mula berkenal, bila berkenal rapat, bila rapat lagi rapat, bila lagi rapat lagi rapat, kemudiannya barulah boleh pegang-pegang. Ini step dia, kan? Logiknya begitu. Mula-mula kenal, barulah boleh pegang-pegang. Mula-mula terpegang sikit, mula-mula terpegang sikit, lama-lama pegang sungguh. Lama-lama baru berpeluk-peluk, lama-lama lagi baru jom hotel. Barulah jadi cerita. Nak kabarnya, hari ni kalau kita operasi, orang kata Jaib tak buat kerja, orang kata Jaib makan gaji buta, pengok kuasa tidur, macam-macam. Kami punya rondaan seminggu 7 hari, kami punya rondaan 4 hari seminggu. 4 hari seminggu. Paling kurang 4 hari seminggu. 3 hari kita kata malam standby. Ada aduan baru keluar, tak ada aduan kita tak keluar. Itu berkaitan. Kenapa tak hari-hari? Orangnya ada 20 orang je, kumpulannya ada 4. Seminggu 1 hari kumpulan keluar. Drivernya ada 2 je. Hari-hari lanyak dia penin, jalan ngundur ke belakang. Jalan ngundur pasal hari-hari operasi. 3-4 pagi baru balik, mau jalan ngundur. Terlibat dengan peruntukan overtime sama. Itu kita kena ada kawalan lah. 4 hari seminggu buat rondaan. Kawasan wajib, Bulatan Aman Jaya, Padang Polo, dataran KTM, dataran MBI, mana lagi? Kawasan-kawasan yang wajib buat rondaan. Kawasan-kawasan tumpuan anak-anak muda. Pukul 2-3 pagi ramai je couple. Kita pun heran, mana mak ayahnya? Tak tanya ke anak tak balik? Tak heran ke anak perempuan, anak lelaki tak apa lagi dah. Yang anak perempuan keluar 2-3 malam, 2-3 pagi ni, tak tanya ke mak ayahnya, kamu ke mana? Pasal pun tak balik? Keluar dengan siapa? Buat apa? Tangkap, tahan, mesti suruh call mak ayah. Bila kita cakap, kita bahasa kali sikit, kan? Pukul 2-3 pagi jadi jadi sesuatu, barulah nak salah itu, salah ini, baru nak menyesal, tak guna dah. Kita rasa keluarlah, dia mau keluar makan aja, bukan buat apa pun. Kita bukan tahu dia mau buat apa. Mula-mula memang tak buat apa, dia mau pergi hotel, bukan khabar kita. Ni nak khabar, bukan nak doakan karyah ni dak, tapi nak khabarkan kalau yang keluar rumah bukan waktunya, pukul 8 malam nak kawan ajak pergi makan, gagah lagi lah kot. Pukul 8 malam, pukul 10 kamu mesti balik. Mana sempat ibu, pukul 10 dah balik, makan apa kamu sampai 2 jam? Pukul 10 kamu nak keluar, 10 balik. Tak boleh balik pukul 10, kamu tak usah keluar. Contoh. Nak makan lagi, kamu pergi keluar pukul 6. 7 balik sebelum maghrib. Lagi singkat. Maknanya kita ada rasa berat bila anak keluar rumah ni, nak elak daripada mula-mula tak apa, nyudahnya melarat, nyudah tak boleh buat apa dah. Tak dan dah nak buat apa. Itu contoh kronologi kalau yang ada hamil luar nikah. Kita tahu semua-semua yang hamil luar nikah, bukan siapa nak ada anak luar nikah, siapa pun tak nak. Tapi kenapa boleh jadi ramai? Kenapa boleh banyak kes? Ni punca yang daripada keluar dating, keluar tengok wayang, keluar makan gini leleh, jadi. Yang itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila dah ngandung, buang. Siapa nak bela, malu apa semua kan. Ini section 54 khalwat. Khalwat ni yang familiar ni. YDP Maib Tan Sri Datuk Seri Anwar Zaini pernah tegur Jaib. Komen ni tak ada kerja lain ke tangkap khalwat je? Kes-kes lain tak ada ke? Kita kata Tan Sri dah memang khalwat yang banyak pun. Aduan khalwat familiar.
Bukan kami nak ngejual khalwat aja. Dah itu aduannya tangkap. Kes lain tak ada ke? Kes ajaran sesat bukan banyak pun. Sekali-sekala khalwatnya hari-hari. Nampaklah statistik khalwat yang jadi banyak. Bukan kami nak tuju itu aja. Seseorang lelaki yang didapati berada bersama-sama dengan seorang atau lebih perempuan. Seorang lelaki berada bersama dengan seorang atau lebih perempuan yang bukan isteri atau mahramnya di tempat sunyi atau dalam sebuah rumah atau bilik atau tempat yang terasing yang boleh mendatangkan syak melakukan maksiat. Khalwat ni dia bukannya yang kita faham berdua-duaan. Khalwat bukan satu laki satu perempuan. Khalwat dalam enactment kita 3 laki 8 perempuan, 5 laki 3 perempuan, 5 laki 10 perempuan. Khalwat itu namanya khalwat. Duduk dalam satu rumah. Budak-budak universiti contohnya, mereka balik cuti nak pergi Luar Sultan, pernah kes di Meru. Nak pergi bercuti di Luar Sultan, sewa satu homestay. Ada 4 laki, 6 perempuan. Dia sewa homestay, duduk satu rumah, tak buat apa pun. Masa kami tangkap, laki bilik laki, perempuan bilik perempuan, tapi dalam satu rumah. Bila duduk dalam satu rumah, dia buat apa? Kita di luar lalu lalang ni, KRT, taman apa, nampak tak mereka buat apa? Tak nampak. Bila tak nampak, itu namanya syak maksiat. Sebab kita tak tahu mereka buat apa. Pasal penduduk somah, sumpah pakcik kami tak buat apa pun. Siapa yang tahu? Kamu di dalam, kami di luar. Di situ namanya syak maksiat. Seorang 3,000. Bukan satu rumah 3,000, seorang 3,000. 8 orang kali 3, 24,000. Kaya kerajaan. Bukannya denda, ikut kes. Kalau sepasang 3,000 kongsi 2 tak, seorang 3,000. Khalwat bukan berdua-duaan. Sewa satu homestay, sewa satu bilik nak buat sambutan hari jadi. Dia mau pandai dah. Kadang sambut di pub. Banyaknya sekarang ni sambut di homestay. Buat parti. Budak-budak muda ni. Itu kena tahu juga tu taktik-taktik demo. Satu rumah tu kita cas khalwat. Khalwat bukan apa benda khalwat 15 orang boleh khalwat. Tak, khalwat bukan berdua-duaan. Dia tak kata pun buka baju ke, tak pakai baju ke, seksi ke, tak. Pakai komplit. Kita pernah tangkap yang dalam bilik hotel tudung labuh. Bukan saya nak merendahkan kaedah pakaian tu, tak nak cerita. Yang tudung labuh dengan yang lakinya berjanggut panjang berserban. Tanya, dia kata saya memang ada ngajar masjid. Kuliah-kuliah kata. Ngajar kuliah-kuliah rasa nak sepak je rasa. Dah tahu ngajar kuliah pasal beropini. Jadinya saya tak buat apa-apa. Kami datang nak bincang apa di hotel. Sebab kita kata khalwat tak kata buka baju, tak kata buat apa pun. Duduk dalam satu bilik, satu rumah, khalwat. Khalwat ni cukup senang kena. Duduk je dalam tu, dalam kereta pun boleh khalwat. Ni contoh khalwat hotel. Okey, biasalah. Kalau tangkap dengan Cina, tangkap dengan bukan Islam, yang Islam je yang kena. Yang bukan Islam tak kena. Tak adil lah macam tu. Inilah undang-undang Islam. Sama macam hudud tadi. Kalau Cina mencuri, dia mencuri dengan Melayu. Melayu tu kena potong tangan, yang Cina tak kena. Dia bukan orang Islam, siapa nak pakai undang-undang kita dekat dia? Tak adil. Adil lah tu, kamu Cina ikut undang-undang takzir, undang-undang sedia ada. Yang Islam kamu ikut undang-undang kita. Bukan undang-undang saya, undang-undang kita bersama. Kamu Islam, aku Islam, ikut. Ni kalau Cina kena tangkap khalwat, yang Cina tak kena apa. Rugilah yang cerdik siapa perempuan tu lah, siapa suruh dia dengan Cina. Biarlah dua-dua kena. Ni contoh dalam hutan. Khalwat tak semesti dalam bilik hotel, khalwat tak semesti dalam rumah, dalam hutan, camping, dalam air terjun, ulu cepor ke, ulu keneh ke, ulu licin ke, ulu apa benda ke. Yang lain yang ramai mandi di bawah. Demo sepasang mandi di atas. Kita pergi ronda sampai ke atas, nak gapo jaik, bukan pergi hotel je. Dalam hutan pun dia mau pergi. Pergi ke atas tengok, kenapa ada motor di atas ni? Masuk ke dalam sikit. Masuk ke dalam tengok, ada sepasang mandi belakang batu. Tak buat apa pun. Mandi sama-sama, mandi, tak adalah berpeluk-peluk, bercium-cium dalam air tu, tak ada. Mandi pun boleh cas khalwat. Sebab apa? Terasing daripada orang. Kenapa soalan dia? Kenapa kamu nak kena asing daripada orang? Kenapa tak mandi ramai-ramai di bawah kalau tak ada apa-apa? Itu namanya syak maksiat. Mesti kamu ada plan apa-apa. Di situ adanya syak maksiat. Kalau tak ada apa nak buat, kamu bagi mandi di bawah. Kalau kamu terasing tu, di situ ada kesalahan khalwat. Lelaki berlagak seperti perempuan.
Contoh semalam, khaluat ni, contoh semalam ada orang buat aduan. Saya nak buat aduan, saya nampak ada sepasang lelaki dan perempuan naik ke hotel. Mereka parking, masuk pintu belakang, tekan nombor, naik bilik. Saya minta Jaib pergi siasat. Kita tanya dia, hotel mana cik? Saya tak pasti hotel mana. Hotel depan Tower Regency. Nama hotel tak ada. Sebab tak ada signboard. Mana ada hotel tak ada signboard? Mestilah ada namanya. Nombor plate kereta saya tak pasti. Nombor bilik pun saya tak pasti. Nama pasangan tadi, nama pun saya tak tahu. Macam mana buat aduan gitu? Kita kata tadi kan, al-bayyinatu ala mudda'i. Siapa yang tuduh, dia yang bertanggungjawab. Dia tak boleh bagi aduan separuh masak macam tu, aduan yang kosong. Kita kata aduan kosong macam tu, aduan separuh masak, bagi dekat kita yang kena pergi siasat. Nama tak ada, nombor bilik tak ada, hotel mana tak tahu. Nombor plate kereta pun tak ada. Kalau ada, kita minta nombor plate kereta. Kadang pergi registration, check dia punya buku registration, ada hotel yang ambil nombor plate kereta. Bolehlah tahu siapa dia, bilik mana. Nama, boleh tengok daripada registration book tu, siapa punya nama, bilik yang mana. Ini apa pun tak ada. Jangan kata, tengok Jaib, kerja pemalas, semua nak aduan lengkap. Bukan, kena tahu konsep syariah, yang tuduh kena bagi bukti. Dia yang tahu. Dia yang nak tuduh, so dia kena ada maklumat yang lengkap. Pondan Seksyen 55, laki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di tempat awam bagi tujuan maksiat. Nak tangkap pondan, laki pakai baju perempuan, lenggang-lenggok berjalannya macam perempuan di tempat awam bagi tujuan maksiat. Kalau dia pergi kedai saja-saja, pondan pakai baju skirt, jalan lenggang-lenggok, pergi kedai, tempat awam lah tu, beli botol sos sebotol, balik. Boleh tak tangkap pondan? Seksyen 55, tak boleh. Sebab dia nak bagi tujuan maksiat, baru boleh tangkap. Bukannya senang. Dia ada elemen-elemen dalam seksyen tu sendiri. Apa? Kena fulfill kehendak seksyen tu, baru boleh tangkap. Kalau tidak, tak boleh. Susah. Nak tangkap orang bukan simply boleh ambil, tangkap, balik denda, tak. Ada elemen-elemen, ada perkara-perkara yang kita kena penuhi sebelum kita boleh buat tangkapan kepada orang. Perbuatan tak sopan, sesiapa yang melakukan perbuatan tak sopan di tempat awam, denda 1,000 6 bulan penjara. Contoh Tok Wan umur 60 lebih dah, mak hajinya dah umur 58 contoh. Tok Wan tadi dah umur 60 suaminya, kan, pergi ke Padang Polo. Hari tu hari anniversary dia mah, hari yang manja lah sikit kot. Tiba-tiba rasa macam nak manja lah dengan mak haji ni. Pergilah Padang Polo, bawa bihun, bawa ceduk, makan di Padang Polo. Bersuap-suap lah dia mah, berpeluk-peluk lah dia mah. Confirm dah kahwin, confirm dah cucunya bersusun dah. Boleh tak tangkap Seksyen 57, perbuatan tak sopan? Orang kahwin ni berpeluk-peluk di tempat awam. Jawapannya boleh. Denda 1,000 6 bulan penjara. Sebab apa? Sebab dia kata sesiapa yang melakukan perbuatan tak sopan di tempat awam. Ini isteri saya, tak tahu ke kami dah kahwin? Pasal apa tangkap? Kalau ia pun nak berpeluk, nak bermanja, nak bersweet-sweet, bukan di tempat awam. Itu maksud Seksyen 57 ni. Sesiapa, tak kira dah kahwin ke bukan. Dah kahwin tu tentu dah lah. Contoh, dah kahwin tu, dah belum kahwin tu tentu dah lah kita tangkap. Yang dah kahwin ni, kadang orang tak faham, kami boleh je peluk-peluk, kami dah kahwin. Bukan dia di tempat awam. Salah je sebab berpeluk tempat awam, denda 1,000 ataupun 6 bulan penjara. Ini contoh yang kita tangkap lah. Ini di Teluk Batik, di Lumut, ini banyak lah ni kan, tempat-tempat melepak ni. Memelihara harta pun ada juga. Dalam bab pelihara harta, Seksyen 26, judi. Sesiapa yang berjudi atau hadir di tempat judi, sama ada dia melakukan perjudian ataupun tidak. Judi, siapa yang berjudi, beli tiket, ada tiket judi, salah dah, tentu dah. Ataupun siapa yang hadir di tempat judi, sama ada dia melakukan perjudian ataupun tidak. Ni laluan kaki 5, dia masuk kedai judi, langkah je kaki masuk kedai judi, dia punya pintu tarik tu kan, pintu shutter tu lah, shutter roller tu, dia masuk je, lepas daripada pintu tu, kedai judi lah namanya, dia masuk je kaki, dua-dua kaki dalam tu, dah dikira hadir di tempat judi, sama ada dia melakukan perjudian ataupun tidak, salah. Orang Melayu nak masuk kedai judi pun tak boleh. Siapa pernah masuk kedai judi? Ada tak?
Kok lah masuk pergi menyiasat ke, pergi tukar duit ke, pergi tanya jalan ke. Dia sesat. Masuk kedai nombor tanya, jalan ni kat mana? Itu kan antara alasan orang kena tangkap judi. Pasal apa masuk kedai judi? Saya nak tukar duit. Munasabah punya banyak lagi kedai lain, pergi masuk kedai judi tukar duit. Saya nak tanya jalan, saya tak tahu, saya bukan orang sini, saya nak tanya jalan. Apa tak tanya kedai gunting rambut sebelah? Nak masuk kedai judi juga tanya jalan. Ini alasan-alasan tak pernah sabar. Dia masuk dalam kedai judi itu baik di depan ataupun baik tepi dinding. Dia tulis orang Islam adalah dilarang memasuki premis ini. Dia tulis. Sebab apa dia tulis itu? Sebab apa dia tulis? Dia tulis sebab syarat dalam Kementerian Kewangan punya lesen judi tak boleh membenarkan orang Islam masuk dan beli. Sebab itu dia kena pamerkan. Dia mesti pamerkan signboard tu. Kalau ada orang Islam, kalau dia jual pada orang Islam beli di kedai dia, kalau buat aduan ke Kementerian Kewangan, lesen dia boleh kena tarik. Lesen dia boleh kena tarik. Contoh lagi, kalau kedai judi ada dekat Karyah kita ni 80%, 90% Melayu. Masjid, KRT, penduduk taman, jadualkuasa taman boleh buat surat bantahan kepada MBI, Kementerian Kewangan. 2. Untuk bantah dia terus beroperasi dalam kawasan kita. Boleh. Contoh 7E tadi jual arak. Kawasan kita ni 90% Melayu contoh. Kita buat surat bantahan kepada MBI, kepada Kementerian Kewangan yang bab lesen arak tadi, kita halang, kita bantah dia jual arak dekat 7E kawasan kita sebab majoriti Melayu. Boleh? Di Sri Iskandar contoh, pejabat agama Sri Iskandar keluar surat. 7E tu dia minta surat pejabat agama, surat masjid, surat taman. 3 surat dia minta, dia hantar ke HQ dia. Dia tak boleh jual. Dia minta tak nak jual. Dia tak nak jual pun arak, tapi dia kena jual sebab dia lesen franchise. List senarai barang tu dia kena jual. KL tentukan. Dia minta surat-surat ni dia dapat, dan dia sampai sekarang kalau tengok 7E di Bandar Universiti Sri Iskandar tak ada jual arak. Itu kuasa masyarakat tempatan sebenarnya. Komuniti tempatan. Masjid buat surat, Ketua Kampung buat surat, Pengulu buat surat, contohnya sokongan untuk dalam Karyah kita tak ada arak, tak ada kedai judi. Kalau komuniti majoriti Melayu. Kalau bercampur Cina lagi ramai, memang tempat mereka kan, tak pernah Sabah lagi kita nak halang, bukan tempat kita. Macam itulah faham dia. Pungutan derma tanpa kebenaran. Ini nak abirah sikit lagi. Sesiapa yang buat apa-apa kutipan tanpa kebenaran, denda 3,000, 2 tahun penjara, dan kutipan tersebut, pungutan tersebut dirampas, diserahkan kepada Baitul Mal. Bulan puasa baru ni kita banyak tangkap, kita banyak rampas tabung derma yang tanpa kebenaran maib. Mesti ke minta kebenaran maib? Kalau tak minta tak boleh. Kalau tak ada apa salah, kalau tak ada apa nak diselindungkan, mesti minta daripada maib. Sebab apa? Bendanya dipantau. Kita kena hantar laporan kepada maib, kita kena hantar laporan kepada maib, maib akan audit. Orang takut dah kalau kena audit. Tuan-tuan, nak ceritanya, tabung-tabung yang banyak ni, yang kami rampas ni, ada yang kita call nombor yang pada tabung tu, Mahat Tahfiz ke, pusat rumah anak yatim ke, di Sungai Siput. Bukan jauh, di Sungai Siput. Kita telefon, jawab dia pengurusi yang ada di nombor di tabung tu, dah 4 tahun tutup. Tabung dermanya dah 4 tahun tutup. Kita tanya, ni Tuan Haji ke kutip? Tak. Siapa yang kutip? Saya tak pastilah. Kami dah tak operasi dah 4 tahun dah. Siapa yang kutip? Mana pergi duit kutipan tu? Ini yang kita yang nak hebahkan. Jangan mudah kita punya nak pahala, main bubuh tabung-tabung yang banyak bercambah-cambah ni. Cuba rajinkan sikit, telefon nombor tu. Betul tak betul? Kalau betul, gagahlah kalau kita nak bubuh. Tapi salah lah. Sebab dia tak ada kebenaran maib. Kenapa kena minta ni? Kena audit tadi. Bila audit, asal selamat lah. Betul lah duit tu sampai ke pihak yang berkenaan. Yang tak sampai ni, satu kedai mamak ada dekat 8-9 tabung. Letak, lagi 1 bulan saya datang. Ada tabung yang 3 bulan tak datang-datang. Pelik. Kalau betul nak renovate bangunan ke, untuk kos operasi ke, mestilah tiap bulan dia datang kutip. 2 minggu sekali ke datang kutip. Saya dia nak duit tu. 3 bulan tak datang kutip. Something, ada sesuatu yang pelik. Yang tu kita kena sama-sama alert tentang kutipan derma tanpa kebenaran. Datang dengan kepiahnya, ada biasa macam tu. Tengok, Pak Haji ni
janggut dengan sebab dengan kepiah apa semua, takkan bohong. Bohong. Bukan nak tempat haji ni bohong. Ni yang berbuat takan ni. Kita pun tengok, bagus kot. Takkan bohong. Kena ada sanksi supaya kita boleh periksa. Jangan mudah-mudah percaya. Sebab sekarang saya kata, mudahnya saya kata, banyak tabung derma ni, banyak yang menipu. Bukan nak kata semua menipu. Banyak yang menipu. Jadi kita kena ada sanksi, kita kena ada rasa nak periksa. Payah sangat. Habis tu nak derma di mana? Ni tabung masjid punya ada. Masjid kita ni pun ada tabung. Tak penuh-penuh pun tabung. Memang tak penuh dah benda hari buka ambil. Nak kabarnya lebih baik kita sedekah, lebih baik kita bagi jariah, bagi sedekah, bagi sumbangan pada tabung yang kita tahu. Ada ustaz sekian buka mak tahfiz dekat sana. Kenal ustaz tu, tahu mak tahfiz dia, yang tu kita bagi. Tahu rumah anak yatim belakang tu ada siam budak-budaknya, ada dekat 25 orang ada kot. Yang tu kita bagi, yang nampak, yang tahu. Berbanding kita bubuh pada organisasi, pada badan yang kita tak tahu wujud ke tak wujud. Ini bahaya. Sebab banyak yang menyeleweng, banyak yang salah guna kutipan. Ini yang kita nak bagi tahu pada tuan-tuan. Saya ingat itu saja, setakat itu perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Minta maaf kerana mengambil masa tuan-tuan. Dah cerah sangat dah pun. Lepas ni saya nak ke UiTM Tapah. Ada program dengan budak-budak baru. Dengan budak-budak kita bawa tajuk anda bijak jauhi maksiat. Banyak tajuk kita. Dengan budak-budak tajuk lain. Dengan budak-budak cerita hai maqasid, tak apa faham lah kot kan. Dia mah anda bijak jauhi maksiat. Lain sikit. Terima kasih sekali lagi pada pihak Jawatankuasa Masjid kerana sudi memberi laluan kepada kita. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat kerana sudi meluangkan masa dengan kita. Minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun terlajak kata. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.